إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعند كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خليل خالد سيدتي لا إله إلا الله شريك له الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Pujian yang menyamai nikmat-nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Maksud dia pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menyamai nikmatnya. Apa maksud pujian yang menyamai nikmat-nikmatnya? Allah Subhanahu Muhammad. Allah Subhanahu Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu Muhammad. Nikmat Allah ni banyak. Sejak Allah cipta alam ini sampai ke hari ini, nikmat-nikmat Allah ni terlampau banyak kepada semua makhluk dia, bukan katakan manusia tapi semua makhluk dia. Jadi kita puji Allah ini, kata Syekh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kata dia segala puji bagi Allah yang menyamai nikmat-nikmatnya. Maksudnya sebanyak-banyaknya lah, seperti mana banyaknya nikmat, sebanyak itulah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memang kena puji Allah disebabkan nikmat yang Allah bagi pada kita. Semakin banyak nikmat yang Allah bagi, semakin banyak kena puji dan juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang semakin bertambah nikmat tapi tak semakin bertambah bersyukur, itu dipanggil orang yang kufur tu, kufur nikmat. Allah Subhanahu kufur nikmat nah. Tapi orang yang semakin bertambah nikmat dalam hidup dia, dia semakin syukur, itulah hamba Allah. Itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mencukupi tambahannya. Tambahan iaitu kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah selalu melimpahkan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para sahabat. Allah Muhammad, selawat dan salam kata dia ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah Muhammad. Keluarga ni apa? Keluarga Rasulullah ni adalah daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Allah Muhammad. Kalau di Malaysia ini mudahnya kita tengok yang ada Said kat depan tu, Sayyid Sharifah apa tu, itu semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diwajibkan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memuliakan keluarga Rasulullah dan menyayangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan depa ada pertalian keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang buat baik pada keluarga Nabi, keturunan Nabi, Nabi akan beri syafaat kepada dia. Syafaat Allah, Nabi gembira dengan orang yang bersikap baik dan melayani keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar orang tu Said ke Sharifah ke, muliakan dia. Allah SWT beradab dengan depa. Kenapa? Macam mana pun depa itu tetap darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul kasih pada Nabi, macam tu juga pada keluarga Nabi kita wajib kasih juga. Allah SWT. Macam kita kasih kepada seorang tok guru lah, Allah SWT, seorang ulama lah. Kalau kita kasih kat tok guru kita, tapi keluarga dia kita buat tak peduli, tak sayang, tak hormati, kita tak betul-betul cinta lagi tok guru. Cinta seseorang, kita akan cinta juga apa yang berkait dengan orang tu. Kalau betul kita ini nak kahwin dengan seorang perempuan, mak pak dia kita kena kasih juga. Abang kakak dia kena kasih juga. Ni dia kasih kepada
perempuan tu sebab dia nak kahwin, mak pak dia tak peduli, abang kakak dia tak peduli. Ini bukan cinta, ni buaya. Buaya ni hanya nak sesuatu saja, bukan ikhlas kerana Allah. Buaya tu tapi kita nak Allah senang. Kita ni bukan cinta yang buaya tu, tapi cinta yang sebenar. Allah senang. Cinta sebenar ni apa? Cinta sebenar ni bila kita cinta pada seseorang, kita akan cinta pada apa yang berkait dengan orang tu, terutama keluarga dia, kita akan cinta juga. Contohlah, dia ni cinta pada seorang perempuan, dia nak kahwin, dia berkenan dah ni, berkenan sangat dah nak kahwin dah. Allah senang. Dia pergi kedai, dia tengok adik orang ada berkenan tu, perempuan ada berkenan tu, segak tu, ada berkenan tu, mai kedai juga. Dia mai kedai, dia pandang macam mana adik dia ni. Budak lain dengan adik ni dia pandang macam mana? Ada beza dia. Budak-budak lain dia pandang tu kan. Tapi disebabkan budak ni ada pertalian dengan Allah senang, orang yang dia kasih itu kak dia, ni adik dia, dia pandang tu lain. Bahkan dia pandang dengan mahabbah, cinta, kasih. Oh, adik kasih aku ni, dia cinta. Lepas tu apa bukti dia cinta? Dia kata apa? Adik nak apa adik? Ambil semua. Abang belanja. Jangan lupa bagi tahu kat kakak, abang belanja. Tu cara nak tackle lah. Allah sana. Akhirnya adik dia pun ambil coklat apa semua, dia bayar. Bila bayar apa semua, dia kata abang ni baiklah apa semua, belanja saya apa semua. Dia panggil adik budak tu, "Mai Sat." Allah sana. Ada abang nak bagi tahu ni. Dia pergi bisik kat budak tu, "Jangan lupa kirim salam kat kakak." Maksud dia apa? Sebab apa dia buat baik kat budak ni? Kerana kakak dia. Bila dia kasih pada kakak dia, pasti kasih pada adik dia, dan dia akan buat kebaikan. Kalau betul kita cinta Nabi, kita cinta pada keluarga dia, dan kita buat kebaikan pada keluarga dia. Jangan kutuk Said-Said Sharifah yang mereka itu terjatuh dalam dosa dan juga kelalaian dunia. Ada Said, ada yang menjadi penyanyi, Sharifah ada yang jadi penyanyi. Sharifah Aini tu, penyanyi tu. Ada lagi tak Sharifah Aini? Ada, dia Dengar lah. Dia Sharifah betul ke nama Sharifah? Sharifah betul ya? Sharifah ni hanya letak kepada orang Ahlul Bait lah. Sharifah betul ya? InsyaAllah dia meninggal dalam keadaan hidup, insyaAllah mudah-mudahan. Tak kira Sharifah Said ni, bila ada saja kait dengan keturunan Nabi, keluarga Nabi, muliakan mereka. Muliakan mereka. Kenapa? Dia keluarga Nabi. Kalau betul kasih Nabi, kita tengok keluarga dia, kita rasa lain. Contoh Said Muzammil, ada sini Said Muzammil tu keturunan Nabi SAW. Dia ada simpan silsilah pada ayah dia pada tok wan dia sampai dah Rasulullah SAW. Said Sharifah tu mesti ada punya simpan silsilah keluarga dia. Said tu tok wan dia tu daripada Yaman. Dia pun asal Yaman, orang Arab lah, tapi main berdakwah sini ya. Saya ada kawan-kawan nama Said kan. Bila kita bagi duit dia tak mau ambil kan, ni sedekah ke macam mana dah. Dia tak mau. Okey. Dia macam mana. Okey, Said Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah, Nabi larang mereka makan harta sedekah. Sayyidina Hasan, pernah satu hari Sayyidina Hasan, cucu Nabi tu, dia keluar dengan Nabi, dia berjalan dengan Nabi, tiba-tiba dia jumpa kurma, dia ambil kurma bola mulut terus. Dalam hadis tu Nabi buat macam ni, Nabi kata keluarkan. Ludah. Nabi buat gitu dalam hadis. Dan Nabi usaha bagi Sayyidina Hasan tu luah balik kurma. Kata para sahabat, Rasulullah, kenapa yang susah payah sampai ni budak-budak happy lah, dia nak makan kurma ya pun budak-budak, kenapa kira sangat Rasulullah? Nabi kita bukan aku berkira, kata Rasulullah, aku takut kurma ni harta sedekah Ahlul Bait, kami Ahlul Bait, keluarga Nabi, darah daging aku, kata Rasulullah, keluarga dia diharamkan makan harta sedekah. Tak boleh, harta sedekah tak boleh. Nabi diharamkan untuk makan harta sedekah, keluarga dia pun tak boleh. Allah SWT. Jadi itu sebab dia. Tetapi kata ulama, di akhir zaman ni, zaman kita ni, Ahlul Bait ataupun keluarga Nabi, Said Sharifah apa ni, mereka ni dah tak dibagi hak mereka. Tidak ada satu, dia panggil apa, simpanan kerajaan, dia bagi Baitul Mal dan sebagainya yang khusus untuk disalurkan kepada Ahlul Bait. Dan tidak ada peperangan jihad. Jihad dulu kalau dapat harta ghanimah, khumus, itu 1/5 daripada harta ghanimah akan dibagi pada Ahlul Bait. Maksudnya keluarga Rasulullah ni, umat Islam sejak dulu lagi support hidup dia, support kenapa? Muliakan keluarga Nabi. Itu kita diwajibkan macam tu. Tapi di zaman ni sebabkan kerajaan dah tak support keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, dah tak peduli kebajikan Ahlul Bait, waktu ni kata ulama, mereka dah boleh makan harta sedekah. Dia boleh kerana mereka susah lah, tak ada orang bantu mereka dah. Zaman dulu tak, zaman dulu memang mereka dibantu Ahlul Bait. Okey ya.
Allah Muhammad. Jadi kalau kawan tu dia susah, dia boleh ambil auto sedekah. Tapi kalau dia nak berhati-hati, masih lagi boleh hidup pun, kalau tak terima sedekah daripada orang, tak boleh ambil. Allah Muhammad. Itu sebaiknya. Dan kalau kita nak sedekah kepada Ahlul Bait, kepada Said ni, Syarifah ke, bagi duit kat dia, jangan niat sedekah, niat hadiah. Hadiah dapat terima. Hadiah terima, sedekah tak terima. Sedekah tak terima. Okey. Allah Subhanahu. Tak apalah. Jadi kalau kita jumpa Said Syarifah tu, nak tolong dia, dia susah, kita pergi bagi contoh, bagi kat dia 500, kata ni saya hadiah. Mak tu cukup. Okey. Itu salawat dan salam kepada beserta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah Subhanahu. Dan kalau boleh kita hafal nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak fadilatnya dan boleh menjadi asbab kesembuhan pada penyakit kita. Itu ulama-ulama Yaman ni, Al-Habib Omar, guru kita Al-Habib Omar bin Hafiz. Habib Omar tak mau Allah Subhanahu cakap dengan cucu dia selagi mana cucu dia tu tak hafal nasab Nabi, nama nasab Nabi, keturunan Nabi. Pentingnya nama nasab Nabi itu sebab yang pertama sekali, Nabi sebut satu persatu nama keturunan dia. Itu menunjukkan orang-orang yang Nabi sebut tu ada keistimewaan dan ada kelebihan di sisi Allah. Semua mereka para salihin, para wali, tak pernah menyembah berhala. Keturunan Nabi tak pernah menyembah berhala semua. Nabi SAW ni, yang atas tu dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Ishaq melahirkan Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi apa semua, betul lah, Bani Ishaq. Nabi Yusuf. Adapun Nabi Ismail, dia daripada dia pula turunnya keturunan Arab. Dan daripada jalur Nabi Ismail itulah turunnya Nabi SAW, Nabi Muhammad. Okey. Bani Israel dalam sirah, mereka tak mau terima Nabi SAW sebab mereka kata bukan keturunan mereka, bukan Bani Israel. Padahal kalau betul mereka benar-benar, kalau betul kata-kata mereka, kalau betul hati mereka, sebenarnya Nabi Muhammad bukan bangsa lain, sama yang macam mereka. Kenapa? Nabi Ibrahim dia melahirkan Nabi Ibrahim, Allah SWT, dia melahirkan Nabi Ismail, Allah SWT. Bawah dia tu Nabi Ishaq, Ismail, Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq ni lah Allah SWT keluarnya Bani Israel. Yahudi pun ikut ni. Nabi-Nabi dia pun ikut ni. Nabi Ismail ni ikut ni turunnya Arab. Sebab Nabi Ismail dia kahwin dengan orang Yaman. Akhirnya keluarlah daripada itu keturunan Arab dan sebagainya. Dan Nabi daripada Nabi Ismail. Padahal Nabi Muhammad dan Yahudi, Allah SWT, kalau ikut keturunan, atas sama Nabi Ibrahim, punca dia Nabi Ibrahim. Tapi dia kata apa? Nabi Muhammad bukan bangsa kami, kami tak ikut, bukan keturunan kami. Padahal kalau betul sungguh-sungguh tak, bukan macam tu. Allah, ya memang bangsa berbeza, tapi asal itu nenek moyang sama saja. Allah SWT. Cumanya mereka memang ingkar, tak mau terima Nabi SAW, sombong. Itu saja. Okey ya. Allah SWT. Okey, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hafailah nama nasab Nabi SAW, iaitu Allah SWT, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kenapa itu? Kenapa itu? Itu nama keturunan Nabi SAW, hadis. Kenapa ya? Di Kota Tarim guru kami suruh hafal. Nak buat lagu pun boleh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu kalau lagu. Tu lagu cara cepat lah. Dia lagu cara lambat lagi ada. Memang ada buat qasidah. Saya ada buat qasidah dengan kawan di Yaman, qasidah nasab Nabi. Senang hafal. Kami di Yaman, kawan-kawan yang payah nak hafal itu, kita buat qasidah. Qasidah tu nanti saya bagi Muhammadin buat lah. Boleh insya-Allah. Tapi intro dia qasidah lagu dia macam ni. Muhammad bin Abdullah bin Abdi Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay sampai tak. Macam tu lah. Dia ada lagu. Kata ulama-ulama Hadramut di Yaman, siapa yang ada sakit-sakit kepala, pegang kepala dia, baca Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, insya-Allah lega kepala, sakit kepala dia. Itu fadilat. Itu percubaan para ulama. Sembuh. Kenapa sembuh? Sembuh bukanlah sebab kita baca tu, tak. Barakah nama-nama tu, Allah turunkan kesembuhan. Sebab itu disebut oleh Nabi sendiri dalam hadis dia, hadis sahih Bukhari, pasal nasab dia Nabi sebut. Nabi tak akan sebut melainkan benda tu ada rahsia dia. Dan ulama test apa rahsia dia, cuba test untuk sembuhkan penyakit, sembuh Allah SWT. Barakah nama-nama mereka dekat dengan Allah, Allah turunkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi macam tu. Jadi kalau boleh kita hafal dan suruh anak-anak kita hafal. Omar, Falisha. Omar, Falisha, anak kecil nama apa? Sakinah. Mudah-mudahan Allah beri sakinah pada kita. Sakinah maksudnya ketenangan. Tenangan. Tengok Omar duduk mana tenang. Allah senang. Okey, jadi Sakinah, Omar, Falisha semua ni kalau boleh kita usahakan depa hafal nama nasab Nabi. Di Yaman budak kecil-kecil ni dia bagi hafal nama Nabi. Nama nasab Nabi sebab ada rahsia dia. Insya-Allah menjadi kebaikan pada diri anak tu. Jadi nur dalam hati dia insya-Allah. Sebab dia hafal hadis, hafal nama-nama hadis. Kata guru kami Al-Habib Kazim, kata Habib Kazim, semakin banyak nama para wali, para salihin, para nabi kita hafal dalam jiwa kita, dalam hati kita, semakin bercahaya hati kita. Nama mereka semua bercahaya. Banyak akan hafal nama para sahabat, nama para salihin, para awliya dan sebagainya. Allah SWT. Dan ajakkan anak-anak kita, kata ulama, ni ada yang nak kahwin lepas ni kan, ada yang nak kahwin, yang belum kahwin, sama ada daripada muslimat ataupun muslimin. Kita bila dah kahwin dapat anak, ada yang nak dapat anak lagi dan sebagainya, sebelum waktu mana anak kita ini kita ajak kata-kata yang macam-macam, kata ABC 1 2 3, twinkle apa, little star, apa semua, senang banget. Sebelum ajak tu semua, ajak dulu 3 kalimah. Ni ulama Yaman ajak. Yang pertama sekali ajak dia, so dia baca, so dia kata raditu billahi rabba. Yang kedua bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Suruh cakap yang ni dulu, ajak yang ni dulu sebelum ABC. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Kalaupun dia pada boleh bercakap yang benda-benda lain, ajak juga ini tak apa. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Ini diajak oleh ulama Yaman. Ulama Yaman kalau anak dia dah boleh mula bercakap, dia akan ajak dia dulu. Kenapa? Dia nak kalimah pertama anak dia yang dia ajak yang pertama sekali adalah berkenaan dengan raditu billahi rabba. Apa maksud raditu billahi rabba? Allah SWT, aku ridha Allah Tuhanku. Maksudnya nak jadikan anak kita tu betul-betul ikut Allah tu, betul-betul taat pada Allah. Didik, tanam dia supaya dia sebut aku ridha Tuhan, aku ridha Allah SWT. Allah itu Tuhanku. Apa maksud ridha Allah tu Tuhanku? Maksudnya dia terima, dia patuh pada Allah SWT. Allah SWT. Okey. Yang kedua, wabil islami dina, dan aku ridha Islam agama aku. Supaya timbul di hati anak kita ini cahaya Islam, supaya diri dia tu akan tumbuh sebagai seorang Islam yang baik. Sebab dia dah sebut dia ridha dengan agama Islam. Allah SWT. Yang ketiga, bi Muhammadin nabiyya, dan ridha Nabi Muhammad itu nabi. Tanam itu dulu supaya anak kita tumbuh ini hati dia tu cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, ikut akhlak Nabi. Ajak itu dulu, baru ajak ABC 1 2 3 semua lain-lain. Okey ya. Seronok kita ikut ajak sesuatu. Kita abangkan anak kita, ikut ayah, ikut mak, rodi tu. Pangah boleh balik kat cucu. Pangah tengok pegang cucu lagi. Abang main sini Zat. Hampa ni duk bising saja ni. Balik sini. Senang. Kita buat apa? Ada apa? Tok. Panggil apa? Tok. Panggil apa? Kat pangah panggil apa? Tok apa? Tok. Apa? Matuk ada apa ulang Tok? Ikut. Rodi tu. Billah. Rabba. Macam tu. Bil Islam. Dina. Bi Muhammad. Dia ikut lah. Nabiyya. Kalau tak boleh ulang lagi. Habis ya. Allah SWT. Itu lah. Edit dia apa. Kalau boleh sampai bagi dia papai. Bagus.
Itu untuk teguhkan iman mereka, Islam mereka, agama mereka, di diri mereka. Sejak kecil kita kena tanam dah. Betul kan? Itu bukan tumbuh dengan elok. Ni kita ajak ABC, Twinkle Twinkle Little Star apa semua tu, akhirnya anak tu kita jadi kutu. Anak kita jadi penari, jadi kutu Tapi akhlak, agama, kelembutan itu kurang. Kalau kita tak tanam agama dulu, kita tanam hak tu dulu. Allah SWT. Okey. Allah SWT. Lepas tu, lepas rajak itu dah boleh, hafal pula nasab Nabi. Hafal nasab Nabi pula. Tu hafal 25 rasul. Hafal suruh depa hafal. Hafal doa-doa penting macam tu. Tak semesti depa kena masuk tadika, kita pun boleh buat di rumah. Kita kena bagi masa sikit kepada budak-budak. Biar depa rasa hafal kita. Kita jangan bagi anak kita rasa mak pak aku ni macam tak wujud dia di rumah. Siang malam kerja tak mau. Allah SWT. Ni ada yang nak kahwin, ada yang dah kahwin. Kena ingat, anak tu kena bagi kasih sayang elok-elok. Jangan bila anak tu Allah dah cabut, dah tarik, Allah hilangkan daripada kita, baru kita kata apa, silaplah dulu tak pergi masak dia. Jangan. Itu hargai anak-anak dengan cara kita bagi kasih sayang kat mereka dengan sebaiknya. Itu layan mereka, main dengan mereka, seronok akan gembira ke hati mereka. Bagi masa mereka, waktu dengan anak jangan pegang handphone. Waktu dengan anak jangan duk tengok TV. Betul-betul dengan anak. Itu bagi kasih sayang. Lepas tu time kita kerja lah. Tapi yang penting ada time kita dengan anak kita. Itu jaga kasih sayang kena bagi pada anak-anak. Sebab zaman lah ni kalau kita tak bagi kasih sayang pada anak-anak, anak-anak kita akan ikut syaitan dan juga ikut kawan-kawan jahat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allah SWT, didiklah anak kamu daripada usia 1 tahun hingga 7 tahun dengan kamu banyak main dengan dia. 1 hingga 7 banyak main. 7 sampai 13 Allah SWT, kamu banyak mendidik dia, iaitu menegur dia, marah dia. Mak ini tak boleh, ini kena ada adab macam ni. 7 sampai 13. 14 sampai besar lah, jadikan dia kawan kamu, kata Sayyidina Ali. 1 sampai 7 main dengan dia. Kita kena main dengan dia. 7 sampai 13 tu time didik dia. Keras sikit dengan dia. Tekan dia sikit. Ni time semayang lah. Jangan duk main. Tekan sikit. Tanam sikit betul tu. 13 ataupun 14 sampailah besar, jadikan kawan kamu, jadikan dia kawan kamu. Buat dia macam kawan. Dah jangan dah duduk ni, hang ni dah buat macam kawan. Dia kena slow sikit macam kawan. Kalau kita tak buat anak kita kawan kita, anak kita akan dirosakkan oleh orang di luar. Dia akan lebih terpengaruh dengan orang luar. Jadikan anak kita kawan kita, sahabat kita. Okey ya. Jangan bagi depa rasa ada gap, kata pak aku ni nak bersembang tak boleh cengai sangat. Nak buat kira apa memang tak boleh. Kita nak kahwin, kata pak, saya nak kahwin ni. Kahwin apa? Tak boleh buat kawan macam ni pak kita. Kalau anak kita kata pak nak kahwin dengan siapa? Baguslah nak kahwin, tak apa. Pak dah, hangpa jangan risau. Habaq lah. Hangpa nak kahwin bila? Pak fikirah tak apa. Itu kan bagus. Anak pun syok lah pak tu. Tapi kalau anak tak sesuai lagi kahwin, bolehlah kita nasihat sikit. Tapi pak akan kira pak, jangan risau pak dah. Habaq apa masalah? Pak insya-Allah. Tapi pak rasa tahun ni tak sesuai lagi, tahun depan lah. Allah SWT macam tu lah. Kita boleh nasihat lah. Buat kawan. Bukan dia cakap sikit potong. Seolah kita ini penghukum pula, bukan kawan. Tak boleh. Akhirnya anak lari, anak tak mau. Allah SWT. Okey. Selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Apa yang nasab Nabi SAW dan para sahabatnya, para sahabat. Allah SWT. Saya tak syarah lah. Kalau saya syarah lagi panjang ni, bab sahabat ni. Terus baca kitab lah. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah SAW sabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa maksud ilmu di sini? Itu ilmu fardhu ain, mengenai Tuhan, ilmu untuk sahkan ibadat kita, dan juga ilmu macam mana nak bersihkan hati kita. Yang kita duk mengaji di penuh hati tu, ni fardhu ain 3 tu. Ada pun ilmu matematik, ilmu kedoktoran, ilmu buat engineering apa semua tu, jadi engineer, semua itu fardu kifayah. Kalau seorang dalam satu tempat orang Islam dah pergi mengaji, yang lain semua terlepas dosa. Kalau satu negeri ataupun satu qaryah ataupun satu tempat ni, contoh ustaz, tak ada seorang pun orang Islam pergi mengaji bab doktor, tak ada langsung doktor Islam, waktu tu kita semua berdosa. Tapi alhamdulillah memang universiti tu penuh dengan orang Islam pergi mengaji bidang tu, bidang dan sebagainya. Memang lepas dah kita. Cumanya ilmu fardu ain ni, kalau orang dah pergi mengaji, kita tak mengaji, kita berdosa. Kita sendiri yang kena pergi mengaji. Fardu ain, apa maksud fardu ain?
wajib ke atas ain. Ain tu apa? Diri orang tu. Wajib ke atas ain tu maksudnya diri orang tu. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah maksud dia apa? Fardu yang bila dah ada orang yang buat, maka Allah SWT terlepaslah kewajipan tu. Kifayah. Kifayah cukup. Allah SWT. Fardu yang cukup kalau seorang buat, selesai. Hari ni kalau di Qadiah kita ada orang mati, siapa pun tak mau urus, berdosa semua tu kampung. Tapi seorang yang pergi urus, dia pergi mandi, dia pergi semayang, dia pergi tanam seorang dia semua terlepas dosa. Tapi kebiasaannya paling kurang 2 orang lah. Seorang ni payah kan nak urus. Okey, nak angkat macam mana seorang? Heret mayat tu, pergi kubur, kesian kat dia mayat tu. Maksud dia kena ada 2 orang kat lah, kena ada 2 orang. Allah senang. Okey, jadi macam tu. Jadi tu fardu kifayah. Allah sallallahu Muhammad. Jadi Nabi kata apa? Menuntut ilmu ni wajib ke atas tiap-tiap muslim, termasuk muslimat. Masuk muslimat. Semua wajib. Contoh isteri. Suami tak erti ajak ilmu fardu ain. Dia tanya suami dia, haid macam mana haid? Darah macam mana? Aku tak tahu kata dia. Pada fardu ain kena wajib tu. Isteri tanya, boleh tak abang tolong ajak saya sembahyang? Aku pun tak sembahyang kata dia. Nak ajak macam mana? Tanya suami dia, ajak Ustaz saya mengenai Tuhan. Allah SWT. Aku pun tak kenal dia tahu. Aku pun tak pernah ngaji. Waktu ni isteri wajib pergi mencari ilmu fardu ain, walaupun suami dia tak izin keluar rumah, dia wajib keluar rumah untuk pergi mengaji. Tak dikira dah haka. Dia bang, abang saya nak pergi mengaji dengan ustaz tu, tok guru tu, dia ngaji ilmu fardu ain. Saya tak izinkan, boleh keluar. Kenapa? Perintah Allah lebih utama daripada perintah suami dalam bab ni. Allah suruh mengaji ilmu fardu ain, suami tak pergi mengaji. Perintah Allah lebih besar. Dan suami yang menghalang isteri dia pergi mengaji ilmu fardu ain, suami itu menyuruh buat maksiat. So, selagi mana kita tak pergi mengaji ilmu fardu ain, kita menanggung maksiat berdosa dengan Allah. Dan haram hukum dia. Kecuali suami itu memang pandai, dia boleh ajak ilmu fardu ain, isteri itu hanya mengaji dengan dia lah. Kalau dia tak izin keluar, tak boleh keluar lah, sebab dia boleh dapat daripada suami dia. Tapi ni tak boleh dapat, dalam rumah tak boleh dapat ilmu tu, wajib dia keluar. Wajib dia keluar pergi cari ilmu fardu ain. Okey. Kalau bahasa kita mudah, pergi mengaji di masjid. Tak pun di pondok lah mengaji tu. Di tempat-tempat pengajian orang buat pengajian fardu ain. Dan kita di sini memang kita tumbuhkan ilmu fardu ain di samping ilmu-ilmu lain. Okey. Allah Subhanahu. Jadi macam tu. Allah Subhanahu. Kita ni pula jadi suami jangan duk keras. Dah kita tak reti, biarlah isteri tak pergi mengaji. Yang kita cemburu apa? Bukan ustaz tu mengorak dia pun. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu, kerana cemburu ataupun dia nak kontrol isteri dia, tak boleh. Perempuan jangan kita kontrol sangat. Perempuan ni Allah SWT, kita kena lebih berlemah lembut daripada keras. Kena banyak lemah lembut daripada keras. Keras ni waktu tertentu saja. Nabi tak pergi keras sentiasa. Kerana apa? Nabi kata perempuan itu daripada tulang rusuk kamu. Tulang rusuk itu kata Rasulullah ada bengkok. Kalau kamu terlampau keras untuk betulkan dia, patah. Kalau kamu terlampau lembut, dia bengkok tak betul-betul. Maksudnya orang perempuan ni, isteri ni, kalau kita tak tegur langsung, macam tu lah dia, tak berubah. Kalau kita keras, rosak terus diri dia. Kita nak buat macam mana? Ikut sunnah Nabi, banyak berlembut, tetapi ada waktu tegas. Itu saja. Ikut Nabi SAW. Okay. Dan tegas dekat isteri kita bukan marah maki dia, bukan hina dia, tak. Cukup abang dia, saya tak mau awak buat macam ni. Ni tak boleh ni. Langgar ni, hukum ni. Bukan maki dia, hang ni dah lah miskin, duk dengan aku lah belang. Jangan macam tu. Sakit dan rosak dan hancur hati isteri. Isteri pula kata kat suami pula macam tu. Jangan. Allah SWT. Kalau kita nak naik martabat wali, sabarlah dengan isteri kita, insya-Allah. Allah sabar, insya-Allah. Ni semua wali-wali ni yang ada isteri ni yang sabar-sabar ni semua wali-wali. Okey, Allah SWT. Sabarlah, sabar. Kenapa orang perempuan depa banyak khidmat pada kita? Kita kena hargai depa dan tak boleh kita buat lebih kurang. Nabi tak pernah buat lebih kurang kat isteri dia. Tampak pun tak pernah. Marah boleh marah, tapi jangan sampai memaki dan juga menghina dia, menjatuhkan maruah dia. Tak boleh. Allah SWT. Marah. Tak boleh saya yang buat macam ni. Tak boleh. Boleh marah, tak ada masalah apa. Yang hang ni dah lah tak ada duit, nyusahkan aku. Jangan. Dia nak tegur satu tapi dia rengkai habis. Hang ni dah lah. Jangan. Kat mana tak boleh, mana cukup. Jaga hati isteri kita. Dan suami dan isteri kena jaga hati suami. Macam tu. Allah SWT. Dia keluarga bahagia ni bukan keluarga yang tak ada masalah.
Semua keluarga ada masalah. Kau tak ada masalah bang? Semua ada masalah nak bang? Semua ada masalah. Tidak. Khairul semua ada masalah. Saya pun ada masalah. Maksudnya kita hadapi masalah dalam hubungan suami isteri. Tapi dalam rumah tangga ni jangan kita tak mau masalah. Memang masalah pun. Kahwin tu pun memang dah masalah dah. Masalah tak penting. Memang masalah kan mai. Yang penting adalah belajar cara nak selesaikan masalah. Tu yang penting. Ni ada yang baru nak kahwin. Jangan duk ingat perkahwinan tu drama kita abang malam tu. Drama tak apalah, malam-malam duduk tepi kolam renang rumah dia. Kibas-kibas kaki dalam kolam, lepas tu pegang isteri dia cakap pelan-pelan, isteri dia cakap pelan-pelan dengan dia lembut-lembut. Esok kita nak pergi mana abang? Kita pergi makan kedai tu, pergi makan kedai. Lepas tu makan kedai ada lilin tu semua romantik. Sebelum tidur sembang atas katil tu, sembang. Semua tertipu saja, tak ada. Tak percaya kahwin tengok. Mana ada. Yang ada apa? Kita kena dimari oleh isteri kita. Suami pula macam ni dengan isteri dia. Maksudnya musibah, ada masalah di rumah tangga. Maksudnya masalah tak ada masalah. Masalah memang tak ada masalah sebab memang masalah pun di dunia ni. Yang penting adalah kita kena mengaji cara menyelesaikan masalah dengan baik. Baru masalah tu jadi tak masalah. Tapi kalau kita anggap masalah tak ada dalam rumah tangga, itu paling masalah. Ada masalah tapi selesai dengan baik. Minta tolong pada Allah, hidayah doa pada Allah dan juga belajar. Macam mana Nabi selesaikan masalah rumah tangga dia. Okey ya. Lepas ni kalau siapa ada anak perempuan, contoh Ayi ada anak perempuan, Falisha tu buat syarat. Siapa nak kahwin dengan anak saya, dia kena tahu dulu macam mana Nabi melayan isteri dan juga Nabi bersikap dengan keluarga dia. Contoh orang nak main Minang, anak kita, Ayi tanya tu. Jangan tanya pasal duit ada tak ada. Duit ada tak apa. Jangan tanya pasal harta, jangan tanya pasal sijil. Tanya apa? Hang pernah ngaji tak sirah dan hadis Nabi macam mana dengan keluarga dia? Dia tak ayah. Hang apa sebut ayah ni, baru tak kahwin dah ayah dah. Kata dia, saya hanya terima menantu yang tahu Nabi macam mana dengan isteri dia dan juga dengan keluarga dia. Saya takut nanti kamu kahwin dengan anak saya, kamu hanya mengaji satu ilmu bidang dunia ni, tapi kamu tak tahu nak ngurus rumah tangga. Akhirnya anak saya jadi sakit hati, cucu saya pun rosak. Tak payah. Allah senang amat. Tanya yang tu dulu. Belajar tak belajar? Cara Nabi menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Okey. Kena ada ilmu lah kita punya menantu kita macam tu. Baru tenang hidup kita. Allah senang. Jangan nampak menantu kita kerja besar bahagia. Tak. Kalau tak erti selesai masalah tak bahagia juga. Ya urus syarikat ada ilmu, tapi urus rumah tangga tak ada ilmu. Kena mengaji agama ni. Allah. Syarikat diurus elok, bisnes. Mai tahu rumah tangga, selerak habis semua. Kenapa? Dia jahil dalam bab menguruskan rumah tangga. Tak ngaji ilmu, fardu ain. Okey. Terus Allah senang amat. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maksud menempuh jalan? Dia keluar rumah dia pergi ngaji. Nescaya Allah akan mudahkan perjalanannya menuju syurga. Apa maksud Allah memudahkan perjalanannya menuju syurga? Kata ulama mensyarahkan hadis ni, maksudnya apa? Siapa mai mengaji, Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Dia dah ada mengaji, dah ada ilmu, semangatlah nak amal. Tu maksud Allah mudahkan orang yang mengaji ni masuk syurga. Kenapa? Bila mengaji, dia tahu nak amal macam mana. Lepas tu Allah bagi taufik dan hidayah untuk kekuatan untuk dia beramal. Bila kita beramal, kita disebut beramal dengan amalan ahli syurga dan boleh masuk syurga. Okey ya. Siapa nak mudah masuk syurga? Allah SWT main mengaji, itu saja. Dalam mengaji ni lah Allah akan turunkan semangat untuk kita beramal, tinggal dosa, semangat untuk kita mengenal dia. Dalam mengaji ni turun macam-macam kurniaan Allah. Tak nampak, kalau kita nampak tak tinggal dalam ilmu. Masalah tak nampak. Kita nampak tidur sedap. Oh, kalau nampak hak Allah dah bagi ni, tak mau tidur. Allah nak buka mata, nak hadir juga, nak merangkak. Kalau merangkak mai juga. Kenapa? Banyak yang Allah bagi. Okay. Kata Habib Umar, ada seorang tu dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, Allah senang amat, dia masuk dalam kubur, dia jumpa orang alam barzah. Dia tengok orang alam barzah ni yang paling hebat nikmat yang dia dapat adalah orang yang pernah hadir majlis ilmu dan majlis zikir. Sampai bila dia tengok macam tu, dia tak pernah hadir majlis ilmu dan majlis zikir, dia rasa menyesal. Dia minta pada Allah pula, ya Allah, pulangkanlah aku ke dunia, aku nak hadir majlis ilmu, nak hadir majlis zikir. Tak mau dah kerja apa, tak mau nak hadir majlis ilmu dan majlis zikir dia. Kenapa? Besar sangat yang Allah bagi pada orang yang hadir majlis ilmu dan zikir nanti di akhirat.
Ni kita tak mati lagi. Orang yang mati menyesal nak balik ke dunia, nak hadir balik ilmu. Kalaulah Allah izinkan alam kubur tu balik ke dunia, balik ilmu ni tak cukup ni. Kenapa? Semua ahli kubur duduk sini nak ngaji semua. Kita takut lah pula kan. Senang kan. Tengok tu dia main beratok semua, penuh semua ahli kubur. Senang kan. Tapi Allah tak izinkan mereka kembali ke dunia. Kita ada peluang lagi kerana kita tak pergi lagi ke alam kubur. Peluang ni guna ngaji. Jangan masuk kubur baru kata ya Allah, aku nak balik dunia nak pergi ngaji. Tak mahu tu. Menyesal lah ni. Sebelum menyesal, kata pepatah Melayu, sesal apa? Siapa lah? Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian buruk padanya. Macam tu? Tidak. Saya suka agak pepatah Melayu. Saya bahasa Melayu kalau mengaji sekolah tu, sekolah rendah, sekolah menengah tu, tak A dapat B dua tu. Memang minat bahasa Melayu. Melayu ni memang minat. Okey. Allah sana tak apalah. Karangan-karangan sampai banyak lah ya kalau buat. Bersyarah. Syarah. Cerita macam banyak. Masalahnya karangan. Dia suruh satu patah perkataan lebih nak buat macam mana? Kena water pula. Kena edit pula. Allah sana tak apalah. Okey, dia macam tu. Allah senang amat. Okey, terus. Jadi siapa yang mengaji, Allah akan mudahkan dia ke syurga. InsyaAllah kita semua mudah masuk syurga insyaAllah. Kenapa Allah dah izinkan kita main mengaji? Kata guru kami di Yaman, Dr. Guru kami selalu kata, dia kata apa? Bila Allah datangkan kamu ke majlis ilmu baca zikir, tu tanda Allah nak bagi anugerah daripada kamu. Sebab Nabi kata bila mai ke majlis ilmu, Allah bagi syurga. Maksudnya bila Allah nak bagi syurga, Allah buat main kita mengaji ilmu lah. Maksud faham tak? Ni tanda Allah nak bagi syurga dah ni. InsyaAllah syurga, insyaAllah. Semua syurga insyaAllah. Amin insyaAllah. Okay. Harap kita boleh jumpa di syurga nanti insyaAllah. Bukan minum-minum makan-makan di rumah dasar, di syurga nak makan minum juga insyaAllah. Sembang-sembang. Allah senang. Buku ini berisi berbagai persoalan ringkas, sebahagiannya diambil dari buku Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kata dia, aku ringkas saja kitab ni, aku tulis dan aku ambil isi-isi kitab ini daripada rujukan kitab Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nak sampai tahap hujjah ni, dia mestilah syarat dia menghafal hadis sebanyak Allahumma salli Muhammad 300,000 hadis ke atas, 300,000 hadis ke atas untuk mencapai darjat hujjah. Kalau muhaddis cukup dia hafal hadis sebanyak 10,000 hadis. Kalau al-hafiz 100,000 hadis. Kalau amiril mu'minin fil hadis 500,000 hadis. Itu dia gelaran orang yang hafal hadis. Gelaran hafal hadis. Kalau hujjah ni paling tinggi sekali dalam menghafal hadis. Paling banyak dia. Allah senang. Wallahu alam, bapa tak tahu. Dia atas daripada 300,000, yang pasti atas daripada 300,000 hadis dia digelar hujjah. Okey ya. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali ni nama sebenar dia Muhammad. 5 Muhammad. Imam Ghazali ni nama dia Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 5 Muhammad. Dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok wan dia Muhammad, tok nek dia Muhammad, moyang dia Muhammad. Nama macam tu semua sama. Cik Abdul lah lepas ni nak kahwin kan. Nama apa? Zulkhairi apa? Zahiruddin, Azharuddin. Buat nama anak Azharuddin juga. Cucu buat Azharuddin juga. Bila orang baca cucu kita nanti Azharuddin bin Azharuddin bin Azharuddin. Maksudnya Al-Ghazali. Bukan Al-Ghazali lah. Al-Qadahi. Okey ya. Orang Kedah. Jadi Al-Ghazali. Jadi 5 Muhammad. Barang siapa memahami dan mengamalkannya, ni kata Al-Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habashi, kata dia siapa memahami. Faham apa ni? Faham kitab ni. Allah SWT Muhammad. Sebab itu kitab ni kena mengaji, sebab nak bagi faham. Kalau kita mengaji kita faham insya-Allah. Kalau baca sendiri tak faham. Tak faham tak dapatlah kelebihan ni. So dia kata siapa yang memahami. Memahami maksudnya kena mengaji lah untuk faham. Ada syarahan. Dan mengamalkannya. Bila faham, dia amal. Tengok dia dapat apa. Kami berharap Allah akan menjadikannya seorang yang alim, zahir dan batin. Ini doa pegang kitab. Siapa faham kitab ni, dia mengaji ada elok, dia amalkan pula amalan-amalan yang dia ajak dalam kitab ni. Aku doakan, kata dia, kepada Allah, Allah jadikan dia tu orang yang alim, zahir dan alim batin. Apa maksud alim zahir? Dia menjadi orang yang banyak ilmu, Allah SWT, dan ilmu yang banyak tu adalah ilmu yang Allah SWT
dia dapat daripada mengaji dan juga membaca. Itu ilmu zahir dia panggil. Allah SWT. Apa maksud alim batin? Dia alim juga ilmu yang dia tak mengaji pun, yang dia tak kaji pun, yang dia tak baca pun, tapi ilmu terus daripada Allah. Dia panggil ilmu al-laduni, ilmu sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min ladunna ilma, maksud Al-Quran. Siapa nak ilmu zahir banyak, nak ilmu batin banyak, Allah bagi ilmu, ilham, bagi ilmu banyak. Mengaji kitab ni, faham dan juga amal. Maksudnya siapa mengaji kitab ni amal, dia akan jadi tok guru yang alim. Lah kita nampak kita ngaji sini kan, ngaji sikit kan. Kita boleh tengok nanti insya-Allah, Pak Ngah nanti tengok setahun 2 hari. Kita tengok. Tak mustahil. Tengok Abang Khairul setahun 2 lagi. Nak jadi tok guru pula mengajar. Kak Yang pun seronok saja. Kak Yang pun mengajar juga. Kak Yang mengajar juga, okey. Allah senang. Jangan putus asa. Peluang kita masih terbuka lah. Ni doa para wali pada kita. Dia minta Allah jadikan kita alim zahir dan alim batin bila kita mengaji, faham dan amal kitab ni. Hanyalah Allah yang berkuasa memberi taufik. Dan semua mufti-mufti, ulama-ulama, wali-wali di Kota Tarim semua mengaji dan amal kitab ni dulu. Sampai Allah bagi kat depa anugerah, sampai depa naik sampai di mufti sampai jadi. Berkat kitab ni. Tu doa ni. Yang doa ni Al-Habib Ahmad bin Zain berkawan besar. Wali Allah besar. Murid dari Imam Haddad. Kita syarahkan tadi. Bab satu bab akidah. Kita berhenti kat bab akidah ni. Rukun Islam ada 5. Allah Subhanahu Muhammad. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah SWT. Ini rukun pertama, rukun Islam. Siapa nak masuk Islam, mesti dia kena bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Adapun kita dah lahir sebagai Islam, daripada perut orang Islam, tak perlu kita ucap syahadah. Tak wajib, sunat saja. Sunat. Walaupun sepanjang hidup kita tak pernah mengucap syahadah pun, tapi mak pak kita Islam, automatik kita dah Islam. Automatik. Walaupun sampai dia mati tak pernah ucap syahadah, tetap dia orang Islam. Hanya sunat saja dia ucap, sunat saja. Tapi bagi orang yang lahir daripada perut bukan Islam, perut daripada bukan Islam, mak ayah dia, wajib bagi dia untuk mengucap syahadah ni untuk masuk Islam. Kena lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Habib Kazim, guru kami kata, pentingnya kita mengajak orang untuk mengucap syahadah. Itu orang kafir. Penting. Kenapa? Contoh orang kafir itu kata apa? Saya nak masuk Islam. Jangan kita duk kata macam ni. Oh, you nak masuk Islam ah? Oh, masuk Islam kena sunat lah makna. Jangan itu. Senang kan. Jangan takut-takutkan dia. Islam bukan takut kau orang. Islam aman kau orang. Islam tu selamat kau orang. Jangan duk cakap bab tu. Jangan duk kata, oh kalau you masuk Islam, subuh kena bangun awal kata dia. Tahajud pukul 3 pagi kena bangun dah. Apa ni? Duha 8 rakaat. Sedekah setiap hari. Zakat lagi. Tak apa dia ni Islam ni. Jenah lah macam ni. Allah senang amat. Tak, bila orang kata saya nak masuk Islam. Okey, kata dia, ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi dia masuk Islam dulu. Lepas tu baru terang kat dia yang basic-basic. Lepas tu suruh dia pergi mengaji. Yang penting dia masuk Islam. Ramai orang ni bila orang nak masuk Islam, kawan dia nak masuk Islam, dia kata apa? Hang fikir habis-habis lah, jangan main-main. Islam boleh main-main. Siapa kata tak boleh main-main? Bukan masalah main-main. Nak masuk Islam, masuk saja. Dia main-main tak main-main bukan urusan kita tu, urusan dia dengan Allah. Kita sebenarnya telah menyekat orang masuk Islam. Dia pun jadi takut. Kita kenapa tak boleh kenapa hang kata buat main-main? Islam ni kalau masuk ni pagi-pagi tu dah kena bangun. Orang yang tinggal solat 5 waktu ni akan kena azab dalam neraka. Mata kena jaga, makan itu tak boleh, ini makan, dia bagi semua payah-payah. Akhirnya dia kata, tak edi terus. Berdosa kita waktu tu. Bahkan kita boleh jatuh kafir kalau kita tidak mengajak orang syahadah. Dia nak mengucap syahadah, kita tak mengajak. Kita boleh jatuh kafir, kata ulama. Kenapa? Kita seolah menolak dan juga tidak menerima orang yang ingin masuk Islam. Tak boleh. Allah akan batalkan pula Islam kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu pandangan mazhab Maliki ya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan haram, dosa besar. Okey ya. Masukkan dia dalam Islam. Lepas tu suruh dia pergi mengaji. Dan jangan duk fikir kata dia main-main. Cukup dia minta tu hidayah Allah dah tu. Kita susahkan dia pula, suruh fikir habis-habis. Si abang pula, hang fikir lu setahun pula mati bulan depan mati dalam keadaan kafir. Di akhirat nanti bila Allah nak azab dia kata apa? Ya Allah, kenapa engkau azab aku? Aku nak masuk Islam. Tapi orang ni penyebab aku tak boleh masuk Islam. Azab dia dulu ya Allah. Kita kena azab dulu. Itu dia. Alhamdulillah min dzalik. Jangan main-main. Jangan main-main bab masuk Islam, jangan main-main.
Siapa main nak masuk Islam, terus ajak syahadah terus. Lepas tu pergi cari tok imam, pergi cari ustaz, pergi cari tempat-tempat yang boleh ajak dia. Selesai. Kalaupun dia main kata Habib Kazim, kalaupun dia nak keluar balik ataupun dia nak test saja Islam macam mana, lepas tu dia keluar murtad balik, kata Habib Kazim, tetap kelebihan syahadah ni tak hilang pada diri dia. Apa dia akan dapat? Nanti di akhirat dia diringankan azab. Azab dia kena paling slow, maksudnya ringan. Kenapa? Dia tercatat orang yang pernah mengucap syahadah sekali ya. Kita setiap hari duk baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Allah sana lagi-lagi lah kita ni ringan dan jauh pada azab. Cuma pegang elok syahadah. Jadi sekurang-kurang dia kalau dia nak main-main pun, maksudnya dia nak test Islam, tahun depan dia keluar pula, dia pergi kelak dia bersama dengan Allah. Kita haraplah walaupun dia nak main-main, maksudnya dia test saja, dia mengucap syahadah, iman masuk, tetap dia. Kalaupun iman tak masuk, dia tetap nak keluar balik bulan depan, nak test saja, dia diringankan azab. Bagus juga, tak apa. Yang tak bagus kita ni yang duk halang orang, kata orang suruh fikir yang lain apa semua. Ya. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Rukun Islam yang kedua itu mendirikan sembahyang. Sembahyang maksud di sini bukanlah semua sembahyang, tapi sembahyang fardu saja. Yang wajib adalah sembahyang fardu 5 waktu. Adapun sembahyang yang lain tak termasuk dalam rukun ni. Rukun ni maksudnya apa? Benda yang wajib memang kena ada. Tak ada tak sempurna Islam kita. Solat 5 waktu wajib didirikan. Dan apa maksud mendirikan sembahyang? 3 maksud. Kalau orang kata apa maksud mendirikan sembahyang? Duduk berdiri betul kan? Salah kalau salah betul. Bila orang tanya, abang cerita sikit, apa maksud dirikan sembahyang? Mendirikan sembahyang. Kita kata apa? Berdirikan sembahyang? Pergi berdiri sembahyang? Itulah dirikan sembahyang. Allah senang. Tak boleh salah betul, tak kena. Berdirikan sembahyang 3 maksud. Yang pertama sekali, tahu syarat-syarat sah solat. Ngaji syarat sah solat. Dia tahu dan dia buat syarat sah solat. Yang kedua, tahu rukun-rukun solat dan dia buat rukun-rukun solat tu. Bila dia tahu, dia buatlah. Yang ketiga, tahu perkara yang membatalkan solat. 3 tu kalau kita mengaji, kita dikira orang yang mendirikan solat. Solat kita dah sah maksudnya. Allah terima dah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Yang pertama tahu syarat sah solat, nanti kita akan masuk mengaji lah. Yang kedua rukun solat, yang ketiga perkara membatalkan solat. 3 ni dipanggil mendirikan sembahyang. Siapa tahu mengaji 3 ni dan dia amalkan, dia dikira orang yang mendirikan sembahyang. Dia ada satu martabat pula. Martabat hafizu ala salawat, orang yang jaga sembahyang. Orang yang dirikan sembahyang 3 tu saja. Orang yang menjaga sembahyang lain pula. Yang menjaga sembahyang 2 saja. Yang pertama jaga sembahyang waktu. Yang ada 3. Yang pertama jaga sembahyang waktu. Yang kedua jaga ikhlas dan khusyuk dalam sembahyang. Yang ketiga jaga hak sembahyang. Buktikan kita orang sembahyang. Jaga hak sembahyang tu. Apa hak sembahyang? Allah kata dalam Quran, solat itu dapat mencegah daripada fahsyak dan munkar. Lepas sembahyang jangan duk buat benda munkar. Lepas sembahyang jangan duk suka nak buat maksiat. Tahan diri kita. Barulah kita disebut orang yang menjaga sembahyang. Jaga sembahyang. Kalau tidak, buat maksiat lepas apa? Lepas sembahyang pergi buat maksiat, dikira kita orang yang tidak menjaga sembahyang. Hak-hak sembahyang tak jaga. Dia nak suruh berhenti dah tu. Yang nak berhenti dah. Yang ketiga, membayar zakat bagi orang yang mampu wala banyak zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan Ramadan tak lambat dah, lagi 3 bulan saja. 3 bulan ya. Hari ni 2 Jamadil Akhir tak salah. Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 3 bulan ni. Itu Ramadan. Allah senang. Dan doakanlah supaya kita sempat bulan Ramadan insya-Allah. Panjang umur insya-Allah. Okey. Puasa bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi orang yang mampu. Okey. Rukun-rukun ini harus dilaksanakan dengan ikhlas dan keyakinan di hati. Sesiapa tidak ikhlas maka ia munafik. Siapa buat rukun-rukun ni sembahyang tak ikhlas, dia buat kerana nak pandangan orang, dia munafik. Tak betul luar dan dalam. Dia pura-pura tunjuk dia baik tapi dia tak baik sebenarnya. Dia munafik, tak ikhlas. Dan siapa tidak meyakini dalam hati, siapa tak yakin rukun-rukun Islam ni, dia tak yakin. Dia kata betul ke kena sembahyang 5 waktu, siapa suruh? Kita kata Quran suruh.
Tak ada kurang dan suruh pun, tak ada. Utama sembahyang, tak ada dalam Islam, tak ada. Tak yakin dengan rukun-rukun ni, dia menjadi kafir, kata Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka dan siapa tidak meyakini dalam hati, maka ia kafir. Kafir terus. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah kita akan masuk nanti petang dasar-dasar iman. Bab tauhid, InsyaAllah. Tak apa, untuk pagi ni kita baca sikit. Petang nanti kita baca banyak sikit insyaAllah, supaya kita sempat mengaji, mengkhatamkan kitab ni insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaAllah pada petang ini jam Muhammad jam